Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripadanya, pada petang Jumaat yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk klip video edisi yang keseterusnya. Dan insya-Allah pada petang ini saya nak menjawab sama seperti isu bola sepak pada edisi yang lalu. Kali ini untuk menjawab persoalan daripada netizen berkenaan dengan dunia permotoran. Antara soalan-soalan yang selalu diterima dan diajukan kepada saya, yang pertama sebagai contoh, Ustaz minat motor tak? Yang kedua, Ustaz ada motor tak? Yang ketiga, Ustaz pernah merempit tak? Dan yang keempat, Ustaz minat sukan permotoran ni dalam edisi yang mana? Baik. Persoalan yang pertama ialah kalau diajukan persoalan minat motor atau tidak, saya jawab dengan jujur dan ikhlas, memang saya salah seorang peminat dunia permotoran yang melibatkan motosikal. Yang kedua, Ustaz ada motor tak? Ya, saya ada motor. Sampai hari ini pun saya memiliki beberapa buah motor. Tapi nak cakap jenama, nak cakap sisi, malu kat orang lah. Motor-motor tahap kapca yang harga murah-murah saja. Adalah beberapa biji. Baik, yang ketiga, Ustaz pernah merempit tak? Dalam sejarah hidup saya ni, saya tak pernah lah merempit motor. Tetapi kalau saya rempit pun, masuk rempit di sini ni, kita naik motor seorang-seorang. Rempit kita tu sekadar nak test kelajuan, nak test tahap kecergasan motor kita sendiri saja. Tak lebih daripada tu. Untuk rempit hujung-hujung minggu, rempit tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam tu tak ada lah. Dan seterusnya, edisi dunia permotoran mana yang paling diminati? Saya kira kalau saya sebut yang saya minat ni, rata-rata boleh dikatakan sebahagian besar meminati edisi MotoGP 500cc. Baik, yang inilah yang kita nak ketengahkan dalam video kita pada kali ini, iaitu MotoGP 500cc. Sebab dalam sejarah dunia perlumbaan motosikal ini sebagai contoh, dia banyak melibatkan kuasa-kuasa ataupun teknologi enjin dalam kepelbagaian sisi itu sendiri. Sebagai contoh, ada 50cc, ada 80cc, ada 125, ada 250, dan dulu pada tahun-tahun bawah 1980-an tu, mungkin ada yang tidak tahu, ada era 350cc. 500cc tu tak payah ceritalah, yang paling popular, yang paling terkenal. Ada era 750, ada era 1000cc dan sebagainya. Baik, kembali kepada persoalan era 500cc sebagai contoh. Kalau kita melihat kepada sejarah-sejarah awal, boleh dikatakan sejarah dunia permotoran perlumbaan ini
lebih kurang bermula pada tahun 1949. Yang mana pada era permulaan ini juara dunia pada tahun tu ialah Leslie Graham seingat saya, yang kemudian seterusnya diteruskan pada tahun-tahun berikutnya. Maksudnya selepas 1949 ni bersambung 50, tahun 51 dan seterusnya sampailah ke zaman kita ini pada era 2019. Jadi memandangkan saya lahir pada tahun 1976 dan waktu tu kita baru lahir. Tak tahu lagi sejarah motosikal macam mana, dunia permotoran macam mana. Jadi kita akan bermula pada tahun tersebut untuk menceritakan antara jaguh-jaguh dunia lumba motosikal 500cc ini, bersekali dengan kita ambil perkiraan-perkiraan secara ringkas tentang jentera-jentera, komponen-komponen, aksesori-aksesori yang digunakan mengikut era ataupun zaman masing-masing. Sebagai contoh, juara dunia motor 500cc ini, kalau tahun saya lahir, tahun 76 itu, juara dia adalah daripada pasukan Suzuki, yang mana penunggang pada masa itu yang menjuarai edisi 1976 ialah Barry Sheene. Barry Sheene kemudian mengungguli kejuaraan dia tu untuk tahun berikutnya. Seolah-olah boleh kita katakan secara mudah tahun 76 dan tahun 77 kejuaraan itu adalah milik Barry Sheene daripada pasukan Suzuki. Manakala tahun berikutnya, iaitu tahun yang ke-79, ini adalah zaman dan era kegemilangan Kenny Roberts. Dalam dunia motor 500GP ni, memang siapa tak kenal Kenny Roberts ni boleh dikatakan masih tahap rendah lah pengetahuan dia tentang motor 500cc ni. Sebab dia adalah salah seorang legenda, ada pasukan sendiri, pasukan Roberts. Jadi daripada tahun 78, 79 dan 80 ni adalah era kegemilangan. Maksud saya, kecemerlangan yang dicapai oleh Kenny Roberts untuk mengungguli dan menjuarai 3 tahun berturut-turut. Selepas Barry Sheene sebelum ni, dia mengungguli 2 tahun, 76 dan 77. Dan bermula tahun 78, 79 dan 80, kejuaraan triple ini adalah milik Kenny Roberts daripada pasukan Yamaha. Dan pasukan dia tu di bawah nama dia, jenama dia sendiri, iaitu Roberts. Baik, seterusnya pada tahun 1981. 81 ni mula didominasi oleh penunggang-penunggang ataupun pelumba-pelumba daripada Itali. Sebagai contoh, tahun 81 kejuaraan bertukar kepada Marco Lucinelli seingat saya. Kemudian 82 seorang lagi pelumba Itali iaitu Franco Uncini. Jadi dua-dua ni sama ada Marco Lucinelli ataupun Franco Uncini ni datang daripada negara Itali. Ini adalah dominasi negara Itali pada kejuaraan tahun 81 dan tahun 82. Baik. Pada tahun ini ada satu peraturan yang telah dibuat. Sebab sebelum ini dalam edisi perlumbaan motosikal ni kita boleh tengok ada 500cc. Pada masa zaman ni ada 350cc, 250, 125 dan 50cc. Ada 5 komponen. Jadi pada tahun ini adalah tahun yang terakhir untuk generasi 350. Maksudnya daripada tahun sebelum ni memang ada edisi 350cc dan tahun 1982 bersamaan dengan kejuaraan Franco Uncini dalam edisi 500cc itu dah ditamatkan. Dan untuk pemenang terakhir, juara terakhir 350 jatuh kepada, seingat saya, Anton Mann masa tu, seorang pelumba daripada Jerman. Dan bukan kata dia antara pelumba terakhir yang memenangi edisi 350, bahkan tahun sebelumnya, tahun 1981 pun dialah, iaitu Anton Mann yang menjuarai edisi 350cc. Jadi bila berakhirnya edisi 350cc pada tahun 1982, ini bermakna hanya ada 4 kategori.
500cc, 250, 125 dan 50cc. Dan tahun yang sama juga, bila berakhirnya tamatnya riwayat kategori 350cc, yang kategori 50cc ini untuk tahun keseterusnya bermakna pada edisi 1983 sudah di-upgrade dia punya cc ditambah sebanyak 30, iaitu yang 50cc itu dihapuskan, dimansuhkan dan dinaikkan kepada 80cc. Dan ini bermaksud ada 4 kategori yang kekal, 500cc, 250, 125 dan 50 diangkat, di-upgrade menjadi 80cc. Dan kembali kepada edisi tahun berikutnya atau seterusnya, iaitu tahun 1983. Tahun 1983 telah berjaya didominasi kejuaraannya oleh pelumba yang hebat, iaitu Freddie Spencer, seorang tokoh pelumba yang dianggap sebagai legenda. Dan tahun berikutnya 84, siapa tak kenal dengan pelumba hebat ini tahun 80-an, iaitu Eddie Lawson. 83 Freddie Spencer, 84 Eddie Lawson ambil kejuaraan pada tahun tersebut. Pada tahun 1985 sekali lagi Freddie Spencer mengungguli cara penungganan Honda beliau. Dan akhirnya tahun 85 bertukar tangan daripada Eddie Lawson kembali kepada Freddie Spencer. Apa yang menarik untuk edisi 1985 ini, Freddie Spencer dia masuk 2 kategori. Pertama 500cc dan tahun yang sama 85 dia masuk kategori 250, dan apa yang ajaib dan menakjubkan, dia berjaya merangkul kedua-dua kejuaraan menerusi 2 kategori tadi. Maksudnya tahun 1985 Freddie Spencer juara 500cc dan dalam masa yang sama dia juga adalah juara 250cc. Baik. Kemudian tahun 86 inilah dikatakan dramatiknya perlumbaan motosikal. Sekali lagi Eddie Lawson merangkul kejuaraan beliau yang kedua. Kalau kita tengok di sini nampak agak menarik. Contoh macam tadi saya sebut 83 Freddie Spencer, 84 Eddie Lawson ambil, 85 Freddie Spencer, 86 sekali lagi Eddie Lawson telah merangkul kejuaraan. Tahun 86 adalah tahun yang kira penumpuan yang penting bagi saya, sebab itu sezaman dengan yang kita cerita pasal World Cup Mexico 1986. Dan seterusnya pada tahun 87, ini zaman penguasaan pelumba daripada Australia yang baru naik, baru meningkat, iaitu Wayne Gardner. Wayne Gardner mengungguli kejuaraan 1987 dan kemudian 1988 sekali lagi Eddie Lawson mengungguli kejuaraan, dan setahun keseterusnya, yakni dengan kata lain 2 tahun berturut-turut, 1988, 1999 adalah milik Eddie Lawson. Dan dengan kata lain Eddie Lawson setakat ini telah mengungguli 4 kejuaraan, 4 edisi, iaitu 84, 86, 88 dan 89. Melayakkan dirinya untuk dimasukkan dalam senarai kategori pelumba-pelumba yang legenda. Baik, bila berakhirnya tahun 89, maka kita masuk kepada era yang dikatakan era 90-an. Dan ada juga cerita-cerita atau berita, saya tak mengambil pok sangat tentang tu, dikatakan tahun atau era inilah dah dihapuskan kategori yang terakhir yang dikatakan yang di-upgrade sebelum ini 80cc tu dah dihilangkan. Jadi yang tinggal pada masa tu cuma 3 kategori, 500cc, 250 dan 125. Jadi pada tahun 90-an, awal 90-an ni, waktu tu saya lebih kurang tingkatan 2. Jadi di sini ada kawan-kawan yang punya minat dan kecenderungan yang sama. Kawan-kawan sekelas. Jadi minat pada motor tu lebih besar, minat pada motor tu lebih bertambah pada masa tu.
Jadi tumpuan untuk mengenali jentera-jentera, pelumba-pelumba, sirkuit-sirkuit utama dah ada pada masa tu. Jadi tahun 90 ini dikatakan adalah tahun seolah-olah mengulangi kembalilah zaman Kenny Robert tu. Kenny Robert kan dia dah dapat triple kejuaraan 78, 79 dan 80. Dan ini tahun 90-an adalah zaman anak buah Kenny Robert lah, Tim Robert, Yamaha Marlboro Tim Robert, iaitu pelumba hebat Wayne Rainey. Bukan Wayne Rooney. Wayne Rooney itu pemain bola sepak England. Ni Wayne Rainey. Wayne Rainey ni menjuarai kejuaraan triple, iaitu pada tahun 90, 91 dan 92. Jadi Wayne Rainey sebenarnya punya bakat yang lebih besar dan boleh pergi jauh dalam dunia perlumbaan motor 500 GP. Tetapi satu permasalahan yang berlaku yang tidak dapat dielakkan sama sekali, antara nasib dengan tak nasib, takdir dengan tak takdir, terkena dengan tak terkena, iaitu nombor satu sekali ialah kemalangan. Banyak kemalangan yang melibatkan pelumba-pelumba hebat yang terkenal. Dan untuk dunia 500 GP ni, yang terpahat dalam kenangan sejarah ialah kes kemalangan yang dialami dan dihadapi oleh Wayne Rooney. Saya ingat waktu itu kecederaan pada bahagian leher dan tulang belakang yang menyebabkan beliau terpaksa bersara terus, dengan kata lain bersara lebih awal selepas mengungguli triple kejuaraan bermula 90 sampailah tahun 92. Dan antara 3 tahun tersebut tu, antara pencabar terdekat, salah satunya pelumba yang saya paling minat pada masa tu daripada pasukan Lucky Strike Suzuki yang menunggang RGW 500 RR pada masa tu, tak lain tak bukan ialah Kevin Schwantz. Saya memang minat dengan Kevin Schwantz daripada pasukan Suzuki. Baik, sebelum kita pergi kepada kejuaraan seterusnya, bila kita bincang isu kemalangan yang melibatkan penunggang-penunggang motosikal ternama ini, antara yang kita boleh sebut dalam sejarah sebagai contoh, salah seorang lagi rakan penunggang Kevin Schwantz daripada pasukan Lucky Strike Suzuki, iaitu Kevin Magee. Kevin Magee juga menghadapi masalah kemalangan yang menyebabkan beliau terpaksa menangguhkan edisi tahun kemalangan yang dihadapi oleh beliau, iaitu Kevin Magee. Dan ada seorang lagi yang tak kurang hebatnya daripada pasukan Suzuki, iaitu Neil Mackenzie pada masa tu. Yang pakai motor tahun 90 ni, dia pakai nombor 7. Kevin Magee pakai nombor 4. Kevin Schwantz biasalah nombor legenda dia macam Valentino Rossi. Dia ada nombor 46. Dia nombor 34. Sebelum ni dia dengan pasukan Suzuki, pada masa tu Suzuki ni dia Pepsi yang taja. Kalau kita tengok pada frame motosikal tu, kan situ dia ada gambar-gambar penaja-penaja bagi setiap pasukan. Sebelum ni Suzuki tu yang ditaja oleh Pepsi. Kemudian pada tahun 90-an tu Kevin Schwantz atau pasukan rakan Suzuki yang lain ditaja oleh Lucky Strike. Dan satu lagi yang dominan pencabar kepada Yamaha, pencabar kepada Suzuki ialah pasukan Rossmann Honda. Di sini ada penunggang berkaliber mereka lah, termasuk bekas juara dunia 87 Wayne Gardner pun masih beraksi pada masa tu. Walaupun tahap mutu tunggangannya mungkin dah agak berkurang, tapi sebenarnya the first leader untuk menyaingi Suzuki dan Yamaha daripada pasukan Honda pada masa tu ialah legenda terhebat, iaitu Michael Doohan, ataupun ringkas dia Mike Doohan lah. Baik, kembali kepada isu keselamatan yang kita nak cerita tadi, sebab itulah di era ni lah, mungkin 2018, 2019 dah diadakan, mungkin tak tahulah dah diwajibkan atau tidak lagi, iaitu etika pemakaian suit yang berteraskan kepada teknologi beg udara. Yang ni banyak dah cuba diketengahkan oleh pemerhati-pemerhati sukan bermotor yang berprestij ni, agar setiap pelumba-pelumba tu mengenakan kepada
pakaian masing-masing tu berteraskan suit berteknologi beg udara. Dan bila kita lihat kepada pakaian pelumba-pelumba motosikal tu, antara 3 yang terkenal yang selalu banyak digunakan, yang pertama ialah Kushitani. Ni jenama suit pakaian pelumba-pelumba motosikal Kushitani. Yang kedua yang banyak digunakan oleh pelumba ialah Dainis. Dan bila sebut pasal suit beg udara tadi, Dainis dah memperkenalkan baju mereka iaitu Dainis DR. Dainis DR. Kemudian ada lagi Alfinstar. Alfinstar ni dia buat teknologi dia apa tu? Alfinstar Tech Eraser ke apa? Saya lupa. Jadi inilah antara 3 baju yang dominan yang selalu diguna pakai. Pertama Kushitani, Dainis dan juga Alfinstar. Tu pakaian lah. Kalau kita ambil secara ringkas, kita sebut pasal topi keleda mereka, topi keselamatan ni yang terkenal pada 90-an, Skoi. Skoi tu jenama Thailand, Shoi. Skoi tu adalah jenama tipu-tipu lah. Konon-kononnya nak menyaingi jenama Shoi tu. Skoi tu Thailand, tapi ejaan Skoi tu, huruf K tu dia buat betul-betul macam huruf H. Jadi kalau orang yang tak tahu topi tu topi tiruan, bukan tiruan, dia Skoi tu jenama original lah Thailand. Tapi dia buat tu sebenarnya macam nak menampakkan mirip-mirip macam Shoi. Jadi kalau orang tak kenal topi Skoi tu, ejaan lebih kurang, kalau Shoi, S-H-O-I-E tu kan, ataupun E-I tu, kalau Skoi tu, H tu jadi K. Cuma bentuk huruf K tu dia buat betul-betul mirip macam huruf H. Jadi kalau saya beli topi Skoi dari Thailand tu, kalau saya pakai, make-up sikit, hias sikit, orang akan tengok, oh, dia ni ada topi mahal, topi Shoi. Padahal bukan topi Shoi pun, tapi topi Skoi. Baik, yang kedua, yang paling diminati ialah topi AGV. Adapun ada yang guna arai. Itulah 3, lebih kurang macam baju tadilah. 3 yang paling dominan, topi pun ni lah. Topi Shoi, topi AGV dan topi arai. AGV pun kita ada kat Malaysia ni SGV. A dengan A je, tapi jauh lah beza dia punya harga tu. Okey. Kembali kepada kejuaraan 1993. 1993 ini sebab saya peminat pelumba ni, jadi dia mendapat kejuaraan pada tahun tersebut. Dan saya mengira bahawa kejuaraan beliau ni disebabkan sudah kehilangan Wayne Rainey tadi, yang maksudnya terpaksa mengundurkan diri daripada dunia permotoran tadi. 1993 kejuaraan dirangkul oleh Kevin Schwantz daripada pasukan Suzuki. Dan saya tak tahu ni kali pertama ke, atau mungkin dia pernah guna nombor lain dalam sejarah, wallahualam. Tapi yang Kevin Schwantz duk guna 34 ni, walaupun kedudukan dia dalam perlumbaan sebelum ni, mungkin kalau kita kata sebelum ni dia dapat nombor 3 dalam juara keseluruhan. Seorang pemandu tu kena nomborkan motor dia dengan nombor 3. Kalau kedudukan dia 7, nombor 7. Tapi dia tetap tak pakai nombor 3 ke 7 ke sebagai contoh, guna 34. Tapi selepas kejuaraan dia pada 1993 tu, dia start. Maksud start di sini saya tak pastilah ni kali pertama dia menukar nombor 34 atau dia pernah ada nombor lain sebelum ni, wallahu alam, makai nombor 1. Kemudian tahun keseterusnya, ini tahun dominasi saya kira paling hebat lah dalam sejarah, sebab secara berturut-turut selama 5 tahun. Maksudnya selepas Kevin Schwantz juara 93, bermula 94, 95, 96, 97, 98 ni penguasaan pasukan Honda. Dan juaranya adalah yang kita sebut pencabar utama tadi, iaitu Michael Doohan atau dikenali sebagai Mike Doohan. Sebenarnya Mike Doohan juga pernah dalam sejarah hidup dia ni terlibat dalam kemalangan, tetapi dia seorang yang kental, bersemangat wajar. Dia meneruskan juga status dia sebagai pelumba dalam keadaan pernah terlibat dengan kemalangan dan menghadapi kalau kita nak cakap bahasa kampung ni, kita kata ada tubuh kita ni dah tak apa betul dah, tapi semangat kuat, semangat kental, dia teruskan juga positioning dia sebagai pelumba motosikal 500cc. Dan hasilnya atas berkat kesabaran tersebut,
beliau berjaya mendominasi 5 kejuaraan, lebih daripada triple. Daripada 94, 95, 96, 97 dan 98. Ini antara penguasaan terhebat dalam sejarah untuk era tu. Baik. Walaupun demikian, berbalik kepada 93, Kevin Schwantz tadi. Kevin Schwantz ni walaupun dia menang satu perlumbaan, tapi kalau kita tengok sejarah, setiap tahun kan kita ada banyak litar-litar. Dan dia memang banyak memenangi kejuaraan di litar-litar. Dan juga ada orang menyebut beliau boleh dikatakan sebagai Valentino Rossi. Sepatutnya Valentino Rossi tu dikatakan sebagai beliau sebab beliau mendahului waktu dan zaman tu. Tapi boleh dikatakan dia adalah Rossi pada era 90-an. Tak tahulah orang nak menyamakan dia Rossi era 90-an ni atas dasar pemanduan dan penunggangan ke, cara ambil side ke, cara pandu motor ke, wallahualam. Baik. Jadi selepas tahun 98, tahun 99 ni penguasaan pelumba daripada Amerika. 99 dapat dekat Nicky Hayden. Kita ringkas-ringkaskan sebab tak mau panjang. Tahun 99 tu Nicky Hayden. Tahun 2000, siapa? Tahun 2000 ialah saya rasa Nicky Hayden ke Nicky Hayden sebelum tu lagi, ataupun mungkin Alex Crivell dulu. Mungkin Alex Crivell dululah, kalau saya terlupa. Tuan-tuan boleh perbetulkanlah dalam ruangan komen. Bukan kita nak ingat semua pun. Kita ingat sepintas lalu, sejarah-sejarah lama aja. Jadi kalau salah, mungkin Alex Crivell. Lepas Alex Crivell tu tahun 2000. Tahun 2000 ni milik anak kepada Kenny Robert, ataupun disebut Kenny Robert Jr. Kenny Robert Jr. Kemudian masuklah era tahun 2000-an kita lah. 2000 AN. Kalau hak 80-an senang kita sebut 80-an, 90-90-an. 2000 ni saya sebut 2000-an ajalah. Baik. Tahun 2001 sampailah 2005. Ini adalah penguasaan kedua selepas zaman Michael Doohan daripada 94 sampai 98. Maksudnya Michael Doohan sebelum ni dapat merangkul 5 kejuaraan terus menyerus secara serentak tanpa diselangi dengan orang lain. Contoh macam Eddie Lawson tadi, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Gardner. Walaupun banyak kejuaraan beliau tapi diselangi. Untuk tempoh yang kedua selepas Michael Doohan, ini adalah zaman The Doctor, iaitu Valentino Rossi. Dari 2001 Valentino Rossi, 2002 pun dia, 2003 pun dia, 2004 pun dia, 2005 pun dia. Kejuaraan 5 tahun berturut-turut. Cuma yang membezakan Michael Doohan dengan Valentino Rossi ni ialah Michael Doohan terus kekal bersama dengan pasukan Rothman Honda. Tetapi Valentino Rossi untuk 3 tahun yang awal tu, 2001, 2002, 2003, dia bersama dengan jentera pasukan Honda. Tapi pada tahun 2004 dan 2005, 2 tahun yang keseterusnya, dia telah bertukar bersama pasukan jentera Yamaha. Itu pada tahun 2005. Manakala tahun 2006 itulah ni mungkin ni saya terlupa, ni zaman Nicky Hayden. 2006 Nicky Hayden merangkau kejuaraan. Secara ringkas kita nak cepat. 2007 itu zaman Casey Stoner. 2007 Casey Stoner. 2008 ni Valentino Rossi dia ungguli balik. 2008 dia dapat, 2009 pun masih Valentino Rossi. Dalam sejarah setakat ni, kira 5 tahun sebelum ni dia dapat, 2008 dan 2009, melayakkan dia sebagai pelumba yang mendominasi 7 kejuaraan. Walaupun demikian, sebenarnya zaman dulu-dulu ada seorang lagi yang tak boleh lagi dicabar dan dilawan rekod dia, iaitu 8 kejuaraan. Tak lain tak bukan ialah penunggang MV Agusta, iaitu pelunggang legenda kita lah, Giacomo Agostini. Dia dapat 8 kejuaraan, manakala Valentino Rossi setakat ni hanya 7 kejuaraan sampai 2009. 2010 ini zaman Jorge Lorenzo. 2010 zaman Jorge Lorenzo. Kemudian mari zaman 2011 ni, saya ingat Casey Stoner akan ambil balik 2011.
2012 Lorenzo pula ambil balik. Sebelum tu dah Lorenzo, selepas Lorenzo Casey Stoner, daripada tahun 2009, 2010 Joe Lorenzo, 2011 Casey Stoner, 2013 2012 dapat Kak Joe Lorenzo balik, 2013 2014 ini. Ni zaman penunggang hebat masa kini. Saya salut penunggang ni, penunggang muda yang hebat, berwibawa dan cukup bertenaga, pantas dan laju, Marc Marquez. Jadi 2013 2014 ni zaman Marc Marquez. Mari 2015 Joe Lorenzo ambil balik. Jadi Joe Lorenzo ni dia cekelang-cekeluk kita panggil. Sekejap tahun ni dia juara, selang tahun ni dia juara. Kemudian mari 2015 dia lagi juara. Dan seterusnya dominasi sampailah zaman kita ni. Dari 2016, 17, 18, 19, 4 tahun berturut-turut selepas Joe Lorenzo juara 2015 tu, 16, 17, 18, 19 adalah milik yang merangkul kejuaraan double sebelum ni, iaitu Marc Marquez. Jadi 2 sebelum ni dan 4 yang latest terkini melayakkan dia memenangi 6 kejuaraan. Jadi kalaulah dikata dia tak terlibat dengan sebarang kecederaan, sebarang kemalangan yang kita kata teruk dan melampau, mungkin pemandu muda yang hebat dan berbakat ni boleh memotong dan sekurang-kurangnya melepasi tahap kejuaraan 7 kali Valentino Rossi dan kejuaraan 8 kali Giacomo Agostini. Inilah sejarah antara juara-juara penunggang motosikal 500cc setakat edisi 2019. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok Valentino Rossi ni, sebenarnya dia start menjadi juara 500cc 2001. Tapi mungkin juga ramai yang tak tahu 2 tahun sebelum tu, pada era 1999, dia adalah bekas juara 125. Valentino Rossi. Jadi teringat pula saya dekat zaman awal 90-an, tahun 90 tu dulu kalau juara Wayne Rainey, tahun 90 250 John Kocinski. John Kocinski pun selepas dia menang 250 tu, dia berpindah ke kategori 500cc. Pada zaman tersebut juga ada satu kes yang kita kata menarik dan hebat tentang edisi ataupun kategori 125 ni mengenai Loris Capirassi, seorang pelumba Itali yang mana dia memenangi dan mengambil mata-mata saat terakhir untuk menjuarai kategori 125 pada tahun tersebut. Seolah-olah boleh dikatakan kalau dia tak menang untuk sirkuit terakhir tu, dia tak boleh jadi juara. Dia perlu macam mana pun kalau dia nak jadi juara pada tahun tersebut, dia kena dapat nombor 1 pada litar yang terakhir tu. Dan nasib menyebelahi dia dinobatkan sebagai juara 125 tahun 90 Loris Capirossi. Baik, kalau kita tengok pelumba-pelumba sebenar, sebab tadi kita bermula tahun 76. Kalau kita tengok banyak lagi pelumba-pelumba legenda, tapi yang banyak mendominasi pada bawah 76 tu adalah kebanyakannya pelumba daripada Great Britain lah. Sebagai contoh, kita ada Phil Reed, kita ada Mike Hellwood, kita ada John Surtees Drager, kita ada Kirk Bellington, kita ada Geoff Duke Drager. Termasuklah pelumba yang pertama kali memenangi 1949, iaitu Leslie Graham tu. Jadi ni adalah yang kita nak bicarakan pada petang ini. Jadi kalau nak tahu tentang komponen-komponen hal-hal motor tu, tuan-tuan kena tanya mekanik, kena tanya orang yang hebat dalam komponen peralatan dan aksesori motor. Saya cuma minat motor GP, cuma hanya mengenal penunggang-penunggang sirkuit-sirkuit. Sirkuit-sirkuit ni pun banyak sirkuit ni berbelah-belah sirkuit, tapi yang jadi macam berhantu pada tahun 90-an, tahun yang saya minat motor tu, kita kata macam Lita Suzuka di Jepun, Laguna Seca di Amerika, Donington Park di Great Britain dan kawasan-kawasan yang lain. Walau bagaimanapun kalau kita tengok edisi ataupun kategori 750. 750 ni dia banyak, kalau kita tengok dia punya tajaan tu, saya tengok 750 ni pada tajaan-tajaan motor tu. Contoh kita kata kadang-kadang nampak macam, bukan kata
sorry silap kalau saya kata tak berbaloi, macam kata pelik. Kadang-kadang jenama kosmetik pun taja juga motor ni, apa kena mengena motor dan kosmetik. Sebagai contoh, salah satu pasukan Yamaha, yang masa tu Yamaha ni dia ada dua pattern. Satu dia pakai FZR 750, satu lagi dia pakai YZF. Kalau untuk 500cc memang YZR 500, kalau Honda NSR 500, kalau Suzuki RGV 500. Tapi untuk pattern 750, kadang-kadang ada pelumba pakai FZR 750RR dan satu lagi YZF. Cuma beza dia, YZF ni belakang dia tu dia ada, dia pakai satu pemegang tayak tu. Sebelah tu kosong lah, nak cakap apa tak reti ya. Baik. YZF ni salah satu penaja dia ialah Gauloisis blondes. Siapa yang minat motor tu tahulah jenama yang saya sebut ni, mungkin pronunciation saya tak betul, Gauloisis blondes. Dan bawah tu dia ada penajaan lah daripada jenama makeup Sea Shadow. Sea Shadow ni mungkin jenama makeup dari Jepun lah kot. Tapi saya tengok hanya Sea Shadow sajalah yang duk tajam motosikal. Tak pernah jumpa macam dekat frame motosikal tu ada jenama kosmetik terkenal lain lah. Kalau kita sebut jenama Lancome ke, tak pernah jumpa. Jenama Elizabeth Arden ke, tak pernah jumpa. Atau jenama yang lain. Tapi itulah keseronokan. Apatah lagi yang berlumba sampai malam tu kan, hak 24 jam tu, hak bergilir-gilir tu, hak 1000cc, ada 1000cc, ada 1100cc. Maksudnya depa ni akan berlumba selama 24 jam, siang dan malam. Tapi pelumba dia bukan seorang lah, dia berpasukan. Maksudnya kalau pelumba ni letih, pelumba ni penat, dia akan diganti oleh pelumba-pelumba lain. Dan kemenangan dia berdasarkan kepada jumlah pasukan dalam tempoh 24 jam tu, berapa pusingan litar yang berjaya mereka habiskan. Contoh pasukan pertama dalam masa 1 hari 1 malam 24 jam 300 pusingan. Contoh. Kalau pasukan kedua dia dapat 302 pasukan. Dah 302 pusingan, maka kemenangan berpihak kepada pasukan yang berjaya menghabiskan lebih banyak pusingan untuk satu tempoh masa yang sama. Tu kita tak cerita lagi perlumbaan tentang TT Ice. TT Ice ni lagi teruk dia punya litar tu kan. Maksudnya yang litar yang memang litar semula jadi sungguh lah. Maksudnya kalau langgar tembok lah. Kalau terjun lubang lah. Dan ini adalah sebahagian daripada santai-santai kita hari ni. Bukan kita kata reti sangat pun, cuma hasil daripada pertanyaan saudara-saudara netizen dan sahabat di luar sana. Kita anggap ni bukan suatu benda yang berat lah, satu benda-benda yang santai, satu benda yang ringan untuk kita tambah info dan pengetahuan. Dan mungkin apa yang baik itu sama-sama dapat kita fahami, dan kalau ada kesilapan dan kesalahan, tanpa segan silu, tuan-tuan boleh letakkan dalam ruangan komen. Yang ni tersilap Ustaz, yang ni tersalah Ustaz, tak ada masalah. Kita akan cuba perbaiki kesalahan dan kesilapan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan untuk edisi seterusnya kita akan cuba lagi menampilkan konten-konten atau bentuk perbahasan yang lebih menarik. Sebelum saya berakhir, jangan lupa untuk tik ataupun klik butang like, butang share, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.